Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan berkenaan tentang skandal rasuah daripada Ferdinand Marcos. Oke, jadi seperti yang kita tahu, skandal rasuah Ferdinand Marcos ini adalah salah satu yang paling terkenal dalam sejarah dunia. Dan di mana dia dan keluarganya ini dituduh mencuri antara 5 hingga 10 billion dolar ES dari dana negara Filipina semasa pemerintahannya dari 1965 hingga 1986. Skandal ini melibatkan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan uang awam, dan pembelian harta mewah di luar negara. Jadi si Ferdinand Marcos nih, dia punya case nih sangat besar lah, kan. Jadi mari kita cerita sedikit tentang latar belakang si Ferdinand Marcos nih. Jadi nama penuhnya ialah Ferdinand Emmanuel Adralin Marcos. Ya, Ferdinand ini dia lahir pada 11 September 1917. Dia lahir ini di Sarat Ilocos Norte di Filipina. Oke. Lepas itu sudah ada pendidikan. Pendidikannya beliau menonjol sebagai pelajar yang cemerlang dan kemudiannya melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang. Jadi ini hebat lah bagian Lolo nih kan, sabda ada pelajar, dia terpelajar lah bah. Lepas itu permulaan karir politiknya, dia memulakan karir politik selepas perang sebagai ahli Dewan Perwakilan pada tahun 1949, mewakili Ilocos Norte, menjadi senator pada tahun 1999 dan kemudiannya presiden senat. Bergabung dengan parti liberal, tetapi kemudian berpindah ke parti nasionalista apabila gagal dicalonkan sebagai presiden oleh partinya sendiri. Lepas itu dia ini menang pilihan raya presiden pada 1965, menewaskan Diosdado Macapagal. Jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang yang kita tahu lah tentang Ferdinand Marcos. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fauzan bin Soeharto. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor kesalahan si Marcos nih, presiden Filipina. Oke, yang pertama ialah kronisme dan nepotisme. Oke, si Marcos nih dia ini memberi jawatan penting kepada keluarganya dan rekan rapat dia, walaupun tidak layak. Ini menjadikan pentadbiran dorang tuh tidak profesional dan mudah berlaku rasuah. Lepas itu yang kedua ialah ketiadaan ketulusan keuangan. Perbelanjaan kerajaan tuh tidak didedahkan kepada rakyat. Itu boleh menyebabkan tidak ada sesiapa tahu kemana pergi uang negara. Itu. Oke, yang ketiga, kuasa mutlak tanpa semakan dan imbang. Di sini tiada institusi yang mampu memantau atau menyekat kuasa si Marcos nih. Semua agensi kerajaan di situ tunduk sama arahan beliau. Oke, ya pas itu yang terakhir, gaya hidup yang mewah dan tidak beretika. Mereka ini menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Contohnya, dia punya istri, si Imelda, membeli hartana, berlian, dan mengadakan pesta mewah menggunakan uang rakyat. Oke, yang kedua saya akan membentangkan tentang jenis kesalahan dan akta. Yang pertama ialah rasuah besar-besaran. Di sini di bawah undang-undang ini, siapa yang mengumpul kekayaan melebihi 50 juta peso secara haram boleh didakwa. Marcos dikaitkan dengan pengumpulan kekayaan melebihi 100 kali ganda dari hak tersebut. Yang kedua, pengubahan uang haram. Oke, di sini dana yang dicuri disimpan dalam akun bank luar negara. Tindakan ini melibatkan pemalsuan identiti dan pelaburan palsu untuk menyembunyikan sumber asal uang. Yang ketiga ialah penyelewengan dana awam. Di sini uang yang diperuntukkan untuk proyek kerajaan dialihkan untuk kegunaan pribadi atau tidak digunakan langsung. Kesannya proyek itu terbengkalai lah dan rakyat tidak mendapat faedah. Yang terakhir ialah pemilikan aset haram. Di sini pegawai kerajaan wajib mengisytiharkan harta mereka. Marcos dan si istrinya Imelda menyembunyikan aset mereka, termasuk koleksi seni, rumah di ES, dan uang tunai di bank Swiss. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
Nama saya Muhammad Irfan Izri bin Junari 07 DLS 24F1048. Hari ini saya akan membincangkan tentang implikasi terhadap individu, organisasi, dan negara lah. Oke, poin pertama adalah individu, di mana hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin lah. Ini kita boleh tengok di mana pemimpin itu bersuah. Jadi rakyat hilang kepercayaan lah, sebab pemimpin ini lebih memilih terhadap golongan individu yang memberikannya hadiah. Jadi kita tidak ada keadilan lah terhadap rakyat-rakyat biasa sebab oleh orang-orang yang bersuah ni. Seterusnya organisasi lah, di mana ketidakcekapan institusi kerajaan berlaku, di mana syarikat-syarikat yang memberikan rasuah mendapat projek-projek yang besar. Penyalahan gunaan kuasa dalam jabatan pun berlaku. Ini contohnya syarikat tersebut mengambil projek, tetapi projek-projek tersebut mungkin akan tergendala lah sebab dia menggunakan bahan-bahan yang murah dan mengambil kerja yang tidak berkualiti lah. Jadi kerjaan tuh, projek tuh tidak akan berkualiti dan mungkin akan tergendala dan menyebabkan infrastruktur ekonomi negara tuh akan lebih tidak stabil. Implikasi rasuah terhadap negara. Di sini kita boleh menampak krisis ekonomi dan utang negara meningkat, di mana pemimpin akan mengambil ataupun tidak menggunakan ekonomi negara tu, dana negara tu dengan lebih cekap. Contohnya pemimpin tu boros atau rasuah. Dari segi rasuah, pemimpin tu menggunakan dana-dana keuangan negara tu terhadap kegunaan pribadinya lah. Jadi ekonomi negara pun jatuh lah sebab kurang duit kan. Lepas tu utang negara meningkat ni disebabkan oleh negara tu kurang duit untuk membayar utang-utang yang belum dorang lunaskan lah masa lepas punya. Contohnya negara tersebut tidak mempunyai uang-uang yang mencukupi disebabkan rasuah untuk membayar utang. Di sini image negara tercemar di peringkat antarabangsa lah sebab mereka punya duit tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang terhadap negara tersebut. Jadi pelabur asing pun hilang keyakinan disebabkan kes-kes rasuah di dalam negara. Jadi mereka tidak akan melabur di dalam negara kita pada masa akan datang lah. Jadi kita akan, pelabur asing pun akan berkurang dan ekonomi negara pun terjejas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syazrin bin Basari. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang bernama Skandal Rasuah oleh Ferdinand. Langkah mengatasi rasuah. Rasuah merupakan bara sosial yang mampu menggugat kestabilan politik, ekonomi, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan. Oleh itu, berbagai langkah proaktif perlu diambil bagi membenteras gejala ini dari akar umbi. Antara langkah utama ialah melalui perundangan yang tegas terhadap pesalah rasuah serta pendidikan integriti kepada penjawat awam. Perundangan tegas terhadap rasuah. Langkah pertama ialah memperketatkan perundangan terhadap kesalahan rasuah. Undang-undang yang jelas, ketat, dan dikenakan secara adil tanpa mengira pangkat atau jawatan mampu menjadi penghalang kepada perbuatan yang tidak bermoral ini. Antaranya, satu mekanisme penting ialah pengisytiharan aset secara terbuka.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Daniel Ryan bin Rafai. Bagi pelaporan kes, ianya disiasat oleh PCGG atau dikenali sebagai Presidential Commission on Good Government. Selepas kejatuhan Marcos pada tahun 1986, kerajaan Filipina menubuhkan Presidential Commission on Good Government bagi menyiasat dan mendapatkan semula kekayaan yang dikumpul oleh Marcos, keluarganya dan kroni-kroninya. PCGG berjaya menyita aset seperti hartanah, akaun bank, rahsia serta barang mewah di dalam dan luar negara. Poin kedua, liputan media antarabangsa. Skandal ini mendapat liputan meluas media antarabangsa seperti CNN, BBC dan juga New York Times kerana skala yang sungguh luar biasa. Gaya hidup mewah keluarga Marcos, termasuk koleksi kasut Imelda Marcos, menjadi simbol pembaziran dan penyelewangan kuasa. Poin ketiga, rampasan aset di luar negara. Banyak kekayaan Marcos disembunyikan di negara luar seperti Switzerland, Amerika Syarikat dan juga United Kingdom. Melalui kerjasama antarabangsa, PCGG berjaya mendapatkan semula sebahagian aset, antaranya $683 juta dari akaun rahsia di Switzerland pada tahun 2003. Kajian kes di peringkat global, kes Marcos dijadikan contoh penting dalam kajian anti rasuah global oleh organisasi seperti PBB dan Transparency International. Ia menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kuasa boleh berlaku secara sistemik dan mengapa kerjasama antarabangsa dan tadbir urus baik sangat penting. Oke, kesimpulannya, kuasa tanpa kawalan membawa kemusnahan. Maksudnya, negara tersebut tidak mempunyai undang-undang yang kukuh untuk membantras ataupun mengawal kuasa yang lebih daripada negara tersebut lah. Contohnya Indonesia lah yang mempunyai kes-kes rasuah yang sangat banyak lah. Mereka tidak mempunyai undang-undang untuk mengawal rasuah-rasuah tersebut dan mengakibatkan ekonomi mereka merosot lah. Sistem simak tenimbang ni sangat penting lah. Contohnya mereka mempunyai sistem institusi ataupun laporan yang menjaga mereka punya transaksi-transaksi keuangan ataupun ekonomi negara tersebut supaya lebih adil dan stabil lah. Contohnya mereka diaudit supaya tidak berlakunya kesalahan pembayaran ataupun penerimaan uang tersebut, di mana transaksi dan pembayaran tersebut ditengok semula ataupun disemak semula. Kepimpinan memerlukan integriti ini, di mana pemerintah tersebut perlu mempunyai disiplin ataupun moral yang tinggi lah supaya dapat melaksanakan tugas ataupun tanggung jawab negara tersebut, memikul beban dan mendengar rakyat dengan lebih mendalam. Suara rakyat boleh membawa perubahan nih. Di sini kita boleh melihat negara-negara yang melakukan ataupun melaksanakan sistem demokrasi, di mana suara-suara rakyat nih dipandang sama rata dengan sistem pemerintahan mereka. Di sini kita boleh mengambil contoh negara Amerika lah, di mana suara mereka diambil ataupun ditekankan supaya mereka lebih adil lah dan saksama dengan sistem-sistem kerajaan yang memerlukan peranan ataupun pendapat rakyat dan negara. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.